Masih lagi dalam mood PKP. Okay. So di pagi yang berbahagia ini kita nak bawakan pada awak lah. Okay, kita tengok tajuk kita adalah lukisan pandangan tambahan. Okay. Dari nama pun kita dah tahulah. Semua nampak paparan? Boleh ke? Saya lagi tak nampak view saya, saya duduk shot sendiri pula. Okey, lukisan pandangan tambahan adalah tajuk yang berikutnya lah. Tajuk pertama kita hari ini untuk pengenalan, sesi pengenalan. Sebelum kita hands on, kalau sempat hands on sedikit kita akan buat lah. Okay, so untuk hari ini lukisan pandangan tambahan. Okey, ataupun istilah dia juga kalau you nampak dia sebagai pandangan bantuan juga adalah perkara yang sama, benda yang sama. Okey, kita akan tengok. Sedap dah pagi ni. Siapa sebut tah? Okey, nyatakan kegunaan pandangan tambahan. So kita akan tengok dia punya kegunaan dia apa untuk pandangan tambahan ni. Okey, dia kan dia punya keyword dia adalah sebenar kat belakang tu. Nampak tak? Bukan sebenar sajalah. Maksudnya you kena kaitkan dengan perkataan yang di depan tu size ataupun bentuk. Sebab dalam soalan teori istilah ataupun ayat yang kita nak tulis tu kena tepat. Kalau kita tulis untuk mendapatkan saiz, jawapan kita tak betul lah. Sebab dia bila tambahan ni, dia menunjukkan pandangan ekstra kita. Okay? Kalau secara you belajar ortografik, you belajar 3 view sahaja. Betul? Am I right? Ada 3 view sahaja, tapi dalam pandangan tambahan ni ditambah lagi satu view, yang mana ada satu view tu yang kita tak nampak, kejap lagi kita akan nampak bila kita melukis pandangan tambahan. Dia menunjukkan bentuk yang sebenar juga, atau dia adalah saiz sebenar. Jadi ayat-ayat ataupun terms dia ni istilah-istilah ni awak kena tahulah. Kena ada benda tu. Nampak Yang pertama, saiz bentuk sebenar. Itu kena ada. Yang kedua dia adalah panjang sebenar. Okay? Tulis untuk mendapatkan panjang sebenar. Keyword dia adalah panjang sebenar. Yang ketiga, mendapatkan sudut terlena. Untuk mendapatkan sudut sebenar. Keyword dia adalah sudut di sini. Boleh Kita ada saiz. Okay, kita ada saiz. Okay. Saiz ataupun bentuk lah. Okay. Kita juga panjang. Okay. Dan kita ada sudut. Nampak? Semua ni kena disambungkan dengan perkataan sebenar. Kalau tak ada sebenar, takkan jadi jawapan yang betul. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Boleh tak? Saiz tu bentuk lah. Okay, saiz ataupun bentuk. So cara nak ingat dia punya akronim, awak boleh lah createkan any kind of acronym yang awak rasa mudah untuk awak ingat. So kat sini yang saya nampak SPS lah. Nampak tak? SPS. Okay. SPS. Ni cara kita nak orang kata apa, nak menghafal lah. Okay. Yang berkaitan dengan pandangan tambahan ni, SPS dia adalah, yang first kali adalah, you kena fikir ni, size. P adalah panjang. S yang satu lagi adalah sudut ataupun angle dia. You nak fahamkan dalam English ke, dalam BM ke, terserah. Janji awak faham dan boleh tulis dia punya jawapan dengan tepat. Nampak hari ni walaupun kita pergi secara teori, so saya dah emphasizekan di sini adalah cara-cara kita nak tackle jawapan untuk grab markah dalam SPM. Bukan SPM sajalah, ini dalam exam awak lah. Mungkin you sempat untuk PAT
akhir tahun, whatever exam lah. Boleh faham Okey. Cara nak grab markah dalam exam. So ini adalah keyword-keyword yang awak kena hasilkan sebagai jawapan awak lah. Boleh dapat So kita ada SPS di sana. Okey, nak test. Ahmad Arif, S untuk apa yang pertama? Pejam mata awak? Cuba jawab. Saiz? Saiz atau bentuk. Yang kedua? Panjang. Okey, panjang. Yang ketiga? Oh, buka mata kau pejam tu? Buka. Mana Aci? Okey. Okey, good. Thank you. Kita ada saiz, kita ada panjang, kita ada sudut. Tapi kita kena sambung dia dengan sebenar. Barulah dia akan menghasilkan jawapan yang tepat. Dapat semua Boleh? Yang berikutnya kita ada, okey, kita tengok sedikit secara teori. Okey, rajah 1, nampak paparan dia menunjukkan pandangan tambahan. Mana pandangan tambahan tu? Di sini. Yang saya circle, yang ini adalah pandangan tambahan. Okey, dalam ortografi awak belajar 3 sahaja. Awak belajar pandangan atas, okey. Awak belajar pandangan hadapan, awak belajar pandangan sisi. 3 view utama dalam ortografik. Tapi dalam pandangan tambahan, kita ada satu lagi ekstra. Macam mana kita nak tahu dia ekstra? Biasanya dia akan, ni bahagian condong. Kita nak tahu condong dia tu berapa panjang sebenar dia. Nampak tak kelas? Okay, sebab tu kita kena hasilkan satu lagi jawapan di sini. Which is pandangan tambahan kita. Boleh PT. PT tu pandangan tambahan lah. Boleh kelas Boleh dapat dia punya overview secara kasar. Okay. Pagi ni kita go through secara kasar dulu sebab ini adalah sesi pengenalan. Takkan kita nak terus terjah je kan. Okay, kita kena faham dulu apa dia pandangan tambahan tu. Apa ke namanya, apa ke bendanya kan. Kena tahu dulu. Okay, so pandangan tambahan inilah dia. Dia lebih kepada nak menunjuk SPS tadi tu. Yang sebenar-benarnya. Tiada lain, yang sebenar-benarnya adalah itu. Itu yang nak ditunjukkan. So, yang A dia apa? Adakah ini menunjukkan bla 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 sebenar? Bla 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 tu kat sinilah. Sama ada bentuk, panjang atau sudut. So, A adalah panjang. Ni sebab kalau you tengok dekat sini, you tak akan nampak dia panjang sebenar dia. Contoh saya ada satu objek, katalah saya lukis kat sini, objek saya kat atas lah macam gitu, simple. Lebih kurang sama. Okay? Ini adalah pandangan hadapan, for example. Let's say, secara pandangan sisi, saya nampak dia macam ni je. Katalah ni pandangan sisi. Saya tadi pandangan hadapan, saya tengok macam tu kan. Okay? Pada sisi, garisan ni tadi, nampak garisan condong, saya dah nampak dia macam ni je. Bila pada pandangan sisi, awak belum lagi boleh recognize, belum lagi boleh identify sama ada itu adalah panjang sebenar. Nampak tak? Kecuali awak hasilkan satu lagi pandangan tambahan, di situ barulah boleh kita klasifikasikan dia sebagai panjang sebenar dia. Nampak tak kelas? Boleh Contoh macam awak belajar yang paling simple adalah let's say you are having here as a triangle. Contoh saya ada satu triangle di sini. Bahagian tengah ni adalah satu garisan. Okay. Kat bawah ni adalah sudut pelengkap 90 degrees. What you are having here is a 90 degrees. Saya ada satu segitiga ni sudut tepat di sebelah sini. Saya ada panjang, katalah panjang dia adalah panjang ni panjang segitiga sebelah sini Panjang ni adalah 3, tinggi adalah 4. Berapa panjang yang bahagian condong? Teorem Pythagoras kata berapa?
Daniel Hakim? What's the answer? Pada bahagian condong. Ada Daniel Hakim? Cara 3, 4, bahagian condong berapa nilai dia? 5. Yes. Oh, Daniel Hakim sudah tukar suara Okey. Panjang dia adalah 5. Ini yang awak belajar dalam Pythagoras theorem. 3, 4, 5. Boleh ke? Okey. Boleh 3, 4, 5. So dalam pandangan tambahan kita nak cuba cari bahagian condong tu lah. Instead of kita tahu dia punya bahagian ni tinggi tegak dia 4, tapi kita tak tahu dia punya panjang sebenar berapa. Sebab tu kena lukiskan satu lagi keadaan di mana keadaan dia adalah pandangan tambahan. Kita tambah satu lagi pandangan mengikut garisan ataupun permukaan condong yang ada pada, mungkin ada pada pandangan atas, mungkin ada pada pandangan hadapan, atau mungkin juga ada pandangan sisi kita. So kita tengok yang B pula. B adalah apa? Anybody can give me the answer. By looking at this diagram, you can name this. Okay, apa jawapan dia? Sebenar. Yes, very good. Okay, yang ini adalah sudut sebenar. Kalau awak jawab sudut sahaja, dia tak akan bagi markah dekat awak. Okay, dan yang C adalah, C ni dia tunjuk ni. Surface-nya ni, permukaan. Bentuk sebenar. Ya, bentuk sebenar. Okay, so dapat tak dia punya overview secara roughly di sana? Boleh Hopefully okay boleh Okay, we go to the next slide. Okay, Rajah 2. Okay, dia menunjukkan 3 lukisan. Ni 1, 2, 3. Jangan nampak ni satu je Ni adalah 3 lukisan. Pandangan tambahan. Nyatakan jenis pandangan tambahan berdasarkan rajah tersebut. Okey, kita beri pada awak sekejap saya cuba bawakan awak pada satu slot yang ni sekejap Saya keluar sekejap dari sini sekejap. Saya nak conteng kat sini lah. Okey, let's say. Okey, katalah saya bawakan dia di sini. Sekejap tengok kat sini. Okey. Okey. Besarkan teruslah. Okey. Ni. Nampak Ke besar lagi? Ni. Ni. Soalan dia, nyatakan jenis. Nampak Jenis pandangan tambahan. Okey, dia nak tahu jenis pula. Okey, saya just nak shadekan dia, nak bagi awak nampak clear sikit kat sini. Saya letak warna ni. Cikgu ni memang suka ke colour Kan nak bagi awak nampak. Okey. Ni. And then let's say. Okey. Light gitu. Pastel colour. Okey. Yang di senang saya nak cakap dengan awak. Bongkah ataupun rajah yang colour kuning tu adalah pandangan apa? Dalam ortografik kita dia adalah apa? Anybody can give me the answer? Cepat. Okey. Yang colour kuning tu. Apa nama dia? Siapa nak cuba? Sonya yo. Kakak. Pandangan atas. Yes, very good. Okay. Yang ini adalah PA kita. Ni adalah pandangan atas. Sebelum kita nak tahu jenis dia, nak cari jenis. Okay, nak tahu jenis pandangan tambahan tu apa. You kena kenal pasti dulu view apa yang dia bagi dekat kita tu. Okay, so kalau yang kuning tu adalah PA, pandangan atas. Yang colour pink ke purple tu, pink tu adalah pandangan
Apa ni? Hadapan. Boleh kelas? Boleh ya? Okey. Dia bagi dua pandangan dekat kita. Kita kena hasilkan pandangan tambahan. Pandangan tambahan tu yang kali hijau. Ni pandangan tambahan. Okey. Cukup awak kenal 3 perkara itu. Boleh kelas Boleh ke? Saya nak teruskan ni. Boleh. Okay, good. Sekarang ni dia minta kita tuliskan jenis pandangan tambahan ni, nama dia apa? Sebab nama pandangan tambahan ni dia ada jenis dia, ada kategori dia. Dia terbahagi kepada 3 jenis. Sekejap lagi kita akan teroka, kita akan check, kita akan tengok macam mana cara kita nak tackle. Okay. Berbalik kepada pandangan hadapan. Kalau saya tanya awak, kejap mana cara saya nak, sekejap. Kalau merah lah. Okey, sini saya nak lukiskan garisan pada pandangan hadapan dengan color merah. Nampak tak merah saya ni? Atau nampak dia kurus? Nampak. Wah, boleh nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, saya letak dia dengan color merah dekat sini. Okey, dan garisan horizontal saya letakkan dia dengan color biru di sini. Nampak tak biru dan merah di situ? Nampak. Nampak Okey, yang merah pada pandangan hadapan, yang ini menunjukkan dia punya ketinggian. Boleh faham kelas? Okey? Boleh faham Yang ini adalah dia punya ketinggian. So saya labelkan dia sebagai T lah. Nampak tak huruf T saya? Nampak. Okey. Nampak. Okey, good. Yang color biru pula adalah kita punya apa? Tadi tinggi. So yang biru apa? Lebar. Yes, very good. I like. Okey. Itu adalah lebar. Boleh Tinggi, lebar. Dua benda tu kita kena labelkan dulu. Okey. So pergi kepada pandangan atas. Okey. Kalau biru tadi adalah lebar. So pada PA kita yang mengufuk, okey, juga adalah lebar. Boleh faham? Dia sama kan? Sebab atas dan bawah kan? Pandangan atas dan pandangan hadapan kita. Boleh dapat So, di sini, betul-betul Di sini, saya nak highlightkan kawasan ni pula sekejap. Saya keluarkan, saya tebalkan sedikit, saya letak color ni lah. Okey, sekarang ni saya nak tanya awak pula yang ni yang color pink. Pada pandangan atas yang saya lukiskan dalam keadaan tegak tu, apa nama dia? Tu soalan dia. Apakah dia? Panjang. Ni panjang? No. Panjang actually dia lebar panjang tu dia lebih kurang sama kat sini. Kalau you kata ni panjang, yang ni juga boleh jadi lebar. Tapi masalah dalam pandangan tambahan dia tak ada jenis panjang. Dia ada jenis dia ada 3 tau. Dia ada, okey, saya cerita pasal jenis dulu. Kita tengok jenis sebelum kita melangkah lagi jauh. Okey, kita tengok jenis. Jenis terbahagi kepada 3. Okey. Jenis pandangan tambahan ketinggian. Short form dia saya ambil tinggi. Okey. Jenis pandangan tambahan kelebaran saya ambil L. Jenis pandangan tambahan kedalaman saya gunakan D. TLD. Tinggi, lebar, dalam. Ada 3 benda ni je. Nampak? Ketinggian, kelebaran, kedalaman. So panjang tak ada istilah di sini. Nampak Boleh faham? Boleh. Jangan pula pergi tulis
Jangan pula pergi tulis pandangan tambahan kepanjangan. Tak ada. Bunyi punya pelik dah. Ketinggian ada, kelebaran ada, kedalaman ada. Ingat tu. Okay. So yang colour pink tadi berbalik kepada garisan vertikal. Yang saya shadekan agak tebal sedikit colour pink di sana. Okay, apakah dia? Kalau T kita dah ada, L kita dah ada. So Dalam. sekarang, yes, very good. Di sini perlu dalam. Boleh kelas? Setakat tu boleh ikut lagi? Boleh. Saya bawakan awak cara untuk melabel DL, TL untuk soalan ini. Nampak Kita ada T, kita ada L, kita ada D, iaitu dalam, depth. Boleh follow Okey, jangan tersilap. Ada 3 jenis. Yang ni terus belajar hari ni terus dapat. Sekarang ni terus dapat. Orang kata dan tu dapat. Okey. Ketinggian, kelebaran, kedalaman. Tapi kita nak kenal pasti. Rajah ni rajah apa? Dia menggunakan apa? Okey, sebelum kita belajar tentang kaedah nak melukis pandangan tambahan, kita nak bawakan awak dulu kaedah nak tackle nama 3 ni lah apa benda. Okey, mata awak tumpukan pada objek yang kali hijau. Kali hijau kita adalah PT, iaitu pandangan tambahan. Okey, so proses yang saya nak buat sekarang ni adalah dari PT saya nak tembak. Saya nak shoot. Saya nak tembak ke sini. Nampak? Ni ada garisan Okey, ada satu garisan kat sini. Nampak garisan ni? Dari PT saya nak tembak pergi ke sini dulu. Step yang pertama, tembak. Dari PT PT tak boleh terus pergi ke PA. Nampak tak? PT tak boleh melangkau pergi ke PA. Dia akan ikut sekuen PT tembak PH dulu. Faham? Boleh faham tak ni? Boleh. Okey. PT akan tembak PH. Bila PT tembak PH, alfabet apa yang akan hilang? T dan L akan apa? Hilang. Akan hilang sebab dia mati. Dia akan mati. Kita dah tembak tadi. So T mati, L pun akan mati. Nampak Bila T mati, L mati, kita pergi pula tengok dekat pandangan atas. Kita tembak dekat atas ni pula. Nampak? Okey. Tadi TL dah mati. So L akan hidup ke akan mati? Nak tanya awak. Mati. Matilah. So dekat PA ada L, so L akan mati. Apa yang hidup di sini? Dalam. Yes, very good. Dalam akan tinggal. So bila dia minta kita tuliskan jenis, kita boleh tuliskan dia sebagai tulis bagi lengkap. Tak nak buat short form. PTD ke apa tak? Pandangan tambahan kedalaman. Yes, pandai. Nanti boleh redeem hadiah kat saya. Nasi ayam Pandangan. Tulis bagi lengkap, bagi betul pandangan tambahan kedalaman. Okey, ada siapa yang tak faham, tak boleh ikut? Baru satu. D dah belajar. D dah dapat. This is the case for D. Okay. Bila awak ada pandangan atas, pandangan hadapan, you akan tuliskan dulu. Okay. Dia punya TLD tu. You jot down dulu dekat rajah berkenaan. And then pergi pada PT, kita start menembak. Tembak dekat PH dulu. Okay. Boleh tak ada masalah yang ni Okay, boleh follow ke? Boleh. Semua boleh Okay, good. Pandailah awak. Okay, sekejap Kita pergi pula pada, dia tanya jenis kan? Okay, kita pergi pula pada yang okay, yang berikutnya Okay. Ini dalam paparan saya yang lain lah. Okay. Pandangan tambahan kedalaman. Okay. Kita tengok yang
3 pula di sini. Dia ada apa tu? Okey. Kalau saya buat di sini pun boleh rasanya. Boleh Cuma kat sini tak colour-colour lah. Okey. Di sini dia adalah pandangan tambahan jenis apa pula? Nak tanya awak. Kelebaran. Tapi dia Okey, kita check tengok Kita check tengok. Kita bawa awak pergi ke... Saya suka kat sini lagi. Tak tahu kenapa. Sekejap saya boleh... Okey. Besar ni Saya suka besar-besar gitu. Nampak clear Okey. Pandangan tambahan duduk di sini. Nampak Dia duduk kat sini. Okay. So kalau kita nak start menembak, kita akan, sebelum kita nak tembak, kita kena labelkan dulu. Nampak tak? Okey, saya nak tanya awak lah. Kita ada rajah di sebelah, sekejap, satu lagi saya tambahkan, satu lagi. Okay, saya nak patah balik ke sini saya nak tunjuk awak ada 2 kes di sini. Okey, kita tengok kes yang pertama Okey, kiri dan kanan. Soalan kita, saya tengok soalan dia. Okey, baca dulu soalan Rajah 2 menunjukkan 3 lukisan pandangan tambahan. Okey, nyatakan jenis. Okey, dia tak bagi tahu dekat kita apa nama pandangan yang duduk di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kita hanya ketahui rajah ini sahaja. Yang ini adalah PT kita. Nampak Yang saya letakkan arrow, saya letakkan ni tangan duk lambai-lambai tu adalah PT. Saya labelkan lah. Okay. Yang ini adalah PT. Bagi awak faham, yang ini semua adalah PT. Nampak rajah PT tu? Diagram dia lebih kurang macam ni lah. Ni soalan. Okey, yang di sebelah kiri kita tu, dia tak labelkan dekat awak tau pandangan sisi atau pandangan hadapan. Dalam soalan pun dia tak ada jelaskan. Yang mana satu pandangan hadapan, pandangan sisi. Clear? Boleh faham? Boleh Boleh tak? Okay, good. Boleh. Di sini, okay, good. Di sini kita sendiri kena tentukan. Katalah saya tentukan yang di sebelah kiri saya adalah pandangan hadapan. Saya yang labelkan. Awak yang labelkan, samalah. Okay. PH dan PS. Yang ni you kena tahu. Kalau PA dah di-label dekat situ, for sure dekat atas PH akan ada PA kita. Yang ni untuk awak extra lah. Tak payah lukis pun. Saya nak bagi tahu dia punya 3 kedudukan view yang kita belajar dalam auto. Itu sahaja. Okey. Kita sekarang nak start melabelkan TLD kita. Nampak TLD kita. Okey. Pada pandangan hadapan, okey, yang let's say saya letak colour ni. Ni merah saya adalah apa? Merah adalah apa? Tinggi. Yes, very good. Dan yang hijau adalah Lebar. lebar. Very good. Lebar. Pandai. Okay. So, di sini juga pada pandangan sisi kita, yang sini juga akan jadi tinggi yang sama. Pandai dah tu. Okay. Kita tengok lagi. Kejap. Ni. Okay. Sekarang saya ada saya ada 3 color. Nampak tak? Kalau merah kita tadi, Zakwan ke? Dia dah bagi tahu dekat kita yang itu adalah tinggi. Kalau situ tinggi, kat sini pun adalah tinggi. Faham kan Dan yang hijau tadi dah bagi tahu dah, dia adalah lebar. Okey, kalau PH hijau adalah lebar, pada PS biru adalah apa pula? Ingat kita belajar yes, very good. Kita belajar 3 sahaja, TLD. Okey? TLD senang je. TLD. Nampak? Tentera Laut Darat. Udara tak ada kat sini. Tentera Laut Darat. Okey, kat sini adalah D kita.
Okey, kita nak start tembak. Dari mana ke mana? Dari PT ke PS. Yes, dari PT tembak ke PS. Bila kita tembak PS, for sure T mati, D mati. Boleh ikut? Boleh? Boleh. Okey, kalau TD dah mati, pergi dekat PH, T tadi dah mati, sekarang tak hidup lah. Yang tinggal sekarang adalah apa? Lebar. Lebar. Yes. Yang tinggal adalah lebar. So jawapan kita adalah pandangan tambahan kelebaran. Kelebaran. Nampak Okey. Okey, awak tulis jawapan pandangan tambahan kelebaran. Nampak Di sini akan ada dua alternatif jawapan. Sebab apa saya kata dua alternatif jawapan? Ada siapa yang dapat? Kenapa dia ada dua alternatif jawapan? Sebab apa? Okey. Sebab tadi kita yang tentukan PH dan PS. Nampak Tengok betul-betul Kita tentukan PH dan PS. Okey, apa jadi kalau saya tukar kedudukan dia? Nampak tak? Okey, tak nak krem-krem kat sini, kita pergi dekat rajah ni. Rajah yang sama, rajah yang sebiji sama. Tadi PH, PS, ingat lagi? Okey, saya terus colourkan dia. Okey. Colour juga saya letakkan yang sama. Merahkan dia dulu. Okey, saya merahkan di sini. Saya tukar colour. Saya ambil colour ke atas lah hijau juga masih di sini. Ambil biru lah, sama je lah. Okey. Okey, sekarang ni apa yang kita buat adalah kita cuba tukarkan label kita. Tadi PH kiri kan? Okey, sekarang saya tukar, saya letakkan PH di sini. Kalau PH kat sini, PA duduk sini. Okey, kat sini akan jadi PS kita. Here for sure remain as PT. Nampak tak? Boleh faham? Boleh nampak dia punya overview? Can you see that? What we are going to bring you here is, okay, good. Okay, so macam biasa, cuma yang berbeza adalah PS dan PH. Okay, so yang merah tu adalah tinggi. Siapa yang tak setuju? Bagi tahu. Kita labelkan dekat PH dulu Okay, yang biru tu adalah apa? Lebar. Betul? Kalau biru adalah lebar, yang hijau adalah? Dalam. Yes, very good. Tak sama dengan yang tadi cara nak labelkan pada PH terlebih dulu. Sebab pada PH dia ada T, ada L. Pada PS, mungkin awak tak nampak gambaran dia secara direct sebab D tu datang dari pandangan atas. Dia akan follow 45 darjah awak, unjuran 45 darjah, barulah dapat ukuran kedalaman. Hasil D adalah datang dari PA kita. Clear Okay, so kita nak start menembak. PT akan tembak PH. Bila PT tembak PH, dia akan kehilangan dia. T hilang, L hilang. Mati. Okay, pergi dekat PS. Nampak PS? Okay, T di sini akan mati. Yang kekal adalah apa kelas? Dalam. Tadi jawapan kita apa? Lebar. Tengok balik sebab dia duduk di sebelah, so kita check. Tadi adalah kelebaran. Hanya semata-mata kita buat pertukaran kedudukan PH dan PS, dia dah menghasilkan dua jawapan yang berbeza. Nampak tak di sini?
Okay. So dengan hanya menentukan kedudukan pH dan PS, kita boleh cari jawapan kita. Tapi dia akan ada alternate jawapan yang lain selain daripada kelebaran, dia juga akan dapat sebagai pandangan tambahan kedalaman. Sebab apa dapat kedalaman pula? Sebab kita twist kedudukan PS dan pH kita. So jawapan dia adalah pandangan pandangan tambahan kedalaman. Nampak tak? So dalam jawapan, dalam jawapan kita tak letakkan pH, PS, tapi dalam nak menentukan keadaan yang macam ni, kita boleh letakkan jawapan kita sebagai pandangan tambahan kedalaman atau pandangan tambahan kelebaran. Dia akan ada either one lah. Kita letakkan atau. Sebab kita tak kenal pasti yang mana satu pH, yang mana satu PS dia. Kecuali dalam soalan dia dah label siap-siap dekat awak, dia dah bagi tahu dekat awak yang yang kiri adalah PS, yang kanan adalah pH. Ataupun dia labelkan siap-siap, dia tuliskan the other way round. pH duduk kat kiri, PS duduk dekat kanan. PS duduk sebelah kanan. So di sini awak tak boleh tukar jawapan lah. Kena stick to only one answer. Nampak tak? Boleh clear tak? Boleh. Boleh faham So sekarang awak dah dapat 2. Dah dapat 2. Yang satu lagi tu dia alternatif. Nampak tak? Jawapan dia pandangan tambahan kelebaran / pandangan tambahan kedalaman. Sebab apa? Sebab yang saya explainkan tadi itulah. Okey, awak dah faham? Okey. Kita tengok yang ini pula. So macam biasa. Okey. Sekejap tak cukup. Okey, kecilkan sikit. Boleh Ada tak soalan dinyatakan? Tak ada. Soalan ni tak boleh ubah dah. Memang fix tu PA dan PH sahaja. Tak boleh kata soalan ni pun ada alternatif jawapan. We are having here we can have here as a alternate answer. Tak boleh. Kat sini memang fix. Kat sini tak boleh tak lain. Di sini adalah PA dia. Yang ini adalah PH dia. Nampak tak? So bila PA, PH, okey kita labelkan kat sini. Okey, tengok Sekejap, sebelum tu yang ni macam biasa adalah PT kita. Okay, so alang-alang dah label, kita labelkan semualah. Kita highlightkan. Okay, yang ini adalah dia punya tinggi. Okay, dan let's say yang ini adalah kelebaran kita. So sini akan jadi dia punya lebar lah. Okay, tak kisahlah. Okay, ni akan jadi lebar lah. Ni semua-semua ni adalah lebar dia. Okay, so yang color let's say ni akan jadi dia punya apa? Yang biru akan jadi dia punya apa? Apa nama dia? Siapa yang ingat? Dalam. Yes, pandai dah tu. Baru belajar 2-3 minit dah pandai dah. Okay, yang color merah adalah T. Yang color hijau adalah lebar. Nampak So hijau adalah lebar, yang biru adalah depth, dalam. So macam biasa kita akan tembak dari PT pergi ke PA. Dia mengikut track dia. Okay, dia tak boleh tembak PH. So apa yang akan hilang akan mati adalah D mati, L pun mati. Okay, kalau D mati, L mati di PA, di PH juga L akan mati. So yang tinggal adalah apa dia? Jawapan dia adalah pandangan ketinggian. Yes, pandai. Pandangan tambahan ketinggian. 3 perkara awak dah belajar untuk hari ini. So, saya harap awak akan faham. Terus melekatlah dalam fikiran awak. Sebab soalan ni memang soalan orang kata favourite. Soalan favourite yang akan ditanya dalam exam.
Dia bagi rajah dekat awak, dia suruh awak tuliskan apakah jenis pandangan tambahan berikut. So boleh sekarang? Tak ada masalah sekarang dah terrace. So sekarang kita pergi atau balik sekejap. Okey. Ya kita baca berapa sekarang? Okey, kita ada masa lagi sikit. Okey, dan saya buat satu soalan. Okey, rajah 6 menunjukkan dua pandangan bagi objek A. Ini objek A lah. Nampak Objek A. Unjurkan pandangan tambahan. Okey, dia ada satah tau. Satah yang ni diberi pada awak. Nampak ni? Satah X1, Y1. Okey. Dan semua butiran terlindung perlu kita tunjukkan. Itu soalan dia. Saya bukan tak nak tunjuk soalan. Saya nak besarkan dia punya paparan bagi gambar rajah. Clear soalan dia? Okey. Yang berkala, let's say saya highlightkan dia sebagai warna merah kat sini. Nampak sikit lah. Okey, yang ini adalah kita punya satah rujukan X1, Y1. Ini sentiasa diberi pada kita. Apakah kaedah yang boleh awak hasilkan jika sekiranya dalam soalan X1, Y1 tak diberi? You nak buat macam mana? Okey, tak apa. Jangan susah hati, jangan bimbang. Garisan merah ni dia adalah selari dengan permukaan condong di sini. Nampak tak kelas? Kalau dalam objek A, kedudukan dia berada di sini. Di sini Can you see this? Boleh nampak? Yes, boleh. Very good. Let's say this one we just fill in this colour. So as for our view, top view, this colour will appear here. Nampak tu? Clear tentang garisan? Ini akan diberi pada kita dan kedudukan dia, lagi ada yang tanya cikgu, macam mana cikgu letakkan X1, Y1? Terpulang pada kita as long as dia tak terus melekat ataupun overlap dengan rajah yang di bawah. Nampak tak? Okey tak? Atau saya just cakap boleh follow tengok betul-betul Jangan ada yang tidur. Okey, ready? Okey, dua garisan ni adalah garisan yang selari. Konsep garisan condong dengan garisan X1, Y1 adalah selari. Selari tahu maksud dia? Okey. Kalau dia dah selari, okey, apa langkah yang seterusnya yang perlu kita buat adalah apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak dapatkan drawing yang di sini tau. Extra pandangan di sini. Kat sini akan ada pandangan tambahan. Sebelum kita dapatkan garisan ataupun jawapan pada pandangan tambahan, disebabkan di sini ada X1, Y1, satah rujukan nama dia, kita kena bagi juga satah rujukan pada drawing kita yang sama ada pandangan atas ataupun yang di bahagian bawah. Nampak tu? Nampak tak? Boleh faham kelas? Senyap je ni. Boleh Okey. So kalau you perhatikan, yang ini adalah rajah pandangan atas, yang ini adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan, kita dah gunakan garisan ni untuk buat unjuran. Saya kita akan buat unjuran. Dan garisan merah ni dah merujuk pada X1, Y1. Kita hanya ada kosong garisan X. Kita kena tentukan satah rujukan kita pada salah satu view. Sama ada PA ataupun PH. Disebabkan PH kita dah gunakan untuk bekerja di bahagian bawah di sini, kita kenalah letakkan satah rujukan kita. Satah rujukan saya letakkan dengan color okey, saya bagi tebal sedikit garisan ni, bagi nampak sikit. Saya katalah saya nak letakkan dia di sebelah bawah. Saya letak sini. Nampak kelas? Ni satu garisan saya letakkan di sebelah sini. Nampak Saya panjangkan, tak ada masalah sebab ni adalah garisan binaan sahaja. Dan saya akan melabelkan dia sebagai X dan Y. Nampak kelas? Boleh ke? Boleh. Okey. Dia kan seolah-olah bila kita labelkan XY tu, seolah-olah kita ni X, ni Y. Di sini X,
1, di sini Y1. Seolah-olah kita angkat ni tau. Boleh angkat tak? Kita angkat kita punya ni. Nampak tak ni? Saya angkat tapi minta maaf saya tak boleh nak rotate. Nampak ni Yang hijau ni saya angkat dia supaya saya letak di sini tapi ikut sekali dengan garisan purple saya di sini. Saya jadikan drawing ni seolah-olah boleh diangkat ke situ. Tapi kena letak betul-betul di atas X1, Y1 jugalah. Tapi saya punya X di sini dia tak boleh nak rotate sampai ke sana. Tapi itulah dia punya gambaran awal di sini. Boleh faham? Sebab tu saya suka guna kat sini. Saya boleh buat macam-macam. Bahagian atas katalah saya letak di skala. Okey, yang ini. Kita punya raja ni biru pun sama. Dia seolah-olah boleh angkat letak ke sini. Tapi dengan syarat dia diputarkan lah. Okey, mengikut XY kita. Okey, boleh dapat gambaran tak apa yang kita nak hasilkan kejap lagi? Boleh? Boleh. Boleh, very good. Pandai. Okey. So, ada 3 warna pada objek A. Nanti you tengok pada pandangan atas kita cuma dapat hasilkan 2 warna iaitu biru dan hijau. Okey. Tapi pada pandangan 3D kita, objek A kita ada 3 color kat sini. Pada view yang inilah. Di samping kat sini kita ada satu lagi warna lah. Katalah kita labelkan tu, letakkan dia sebagai warna ni kuning, kat sini kuning. Okey. Kita tak ambil ukuran yang kuning ni ingat sebab apa kita tak ambil? Kita kesian dekat dia. Dia dah penat bekerja untuk hasilkan garisan di sini. Okey, nak hasilkan garisan di sini tu garisan yang macam mana? Okey, di sini adalah garisan X1, Y1 dah kita lukis selari dengan sini. So saya akan cuba check. Okey, saya akan keluarkan saya punya peralatan. Saya akan check dulu. Saya akan make sure dia punya angle pakai berapa kat sini. Macam mana saya nak check? Sekejap tak berapa tepat dah dia. Di sini. Okey, kita kena sentiasa check sudut berapa dia ada kat sini. Okey, kat sini dia tak berapa nak tepat dah. Dia lari sikit. Okey, tak apa. Nampak ni Okey, tak kisahlah dia punya angle berapa. So saya tak nak awak keliru. So saya akan sentiasa keluarkan satu lagi set square. Awak ingat lagi tak cara nak buat garisan selari, nak buat parallel menggunakan 2 set square. 2 set square ni kena ada. Nampak ni? Boleh Apa yang saya nak buat sekarang adalah, kita tengok betul-betul saya akan adjust dulu set square saya supaya keadaan dia selari di sini. Nampak ni? Nampak tak? Saya akan ambil yang ini dulu. Sebab saya akan dapatkan garisan di sini iaitu garisan serenjang. Apa maksud garisan serenjang? Mestilah membentuk apa? Apa kelas? 90 darjah pada garisan yang dimaksudkan. Nampak kelas? Boleh tak ni? Boleh. Dapat tak? Okey. Saya letakkan saya punya set square macam ni Saya tak cerita lagi tentang angle apa dia pakai apa semua. Saya just gunakan 2 set square macam ni, ataupun you tak nak guna sebelah sini, you boleh alih je ikut keselesaan. Okey, jap. Sini saya letak sini. Dia pakai angle, sebenarnya angle dia adalah 45 darjah. Okey, tak apa. Okey, saya letak macam ni Letak macam ni. Okey, sekarang ni saya nak dapatkan sudut yang di sini adalah 90 darjah. Macam mana cara saya nak dapatkan sudut 90 darjah tu? Itu persoalan dia. Apa yang perlu kita buat di sini adalah menggunakan peralatan ni Tadi dia 45 di sini. Saya dah semak dia adalah 45. Kalau dia adalah 45, kita boleh direct guna set square yang ini. Nampak tak? Ni set square ni saya dah boleh guna. Saya terpaksa besarkan sikit lah.
Okey. Ini adalah 90 darjah kita. Nampak ni? Garisan yang saya buat ni adalah berserenjang dengan garisan di sini. Nampak? So first of all, saya akan lukiskan. Sekejap, saya besarkan lagi. Okey. Kat sini ya. You akan lukiskan garisan serenjang tu dengan menggunakan garisan binaan pada setiap bucu yang ada pada pandangan hadapan. Dalam soalan ni pandangan hadapan lah. Itu satu. Okey, yang kedua saya lukis pula di sini. Saya ambil bucu yang di bawah. Saya lukiskan satu lagi garisan unjuran yang mana semua garisan ni adalah berserenjang. Tadi kita dah semak tu cara nak semak angle lah. Okey. Saya belum lagi tunjuk yang guna dua set square Kejap lagi. Kita tunjuk yang ni dulu. Semua perpenjuru saya bawa dia menuju ke X1Y1. Saya melepasi garisan dia sebelah atas. Kenapa saya kena lepasi? Ada cerita dia. Okey, bahagian bawah ni. Bucu Bucu bawah pun kena bawa pergi yang ni. Okey, kita simpan sekejap. Yang ni biar. Okey, kita dah ada garisan. Garisan ni adalah garisan berserenjang. Iaitu dia akan perpendicular dengan X1Y1. Juga akan perpendicular dengan garisan condong pada pH kita. Boleh Untuk menghasilkan garisan unjuran serenjang ni juga merupakan konsep asas dalam pandangan tambahan. Perkara ni adalah perkara nombor 1 yang perlu awak highlightkan. Di samping letakkan kedudukan garisan XY awak. Kalau tak ada garisan XY, kita tak boleh nak proceed jawapan pada kita punya pandangan tambahan lah. Kalau kita menggunakan kaedah yang ini. Boleh Boleh faham setakat ni. Okey, sekarang saya nak highlightkan pula. Okey, kejap. Okey, saya akan highlightkan garisan ni bagi besar sedikit, bagi nampak Okey, saya nak ambil ni Saya akan refer pada XY saya. Nampak tak? Saya akan tengok pada pandangan atas sebab pandangan tambahan ni adalah pandangan tambahan jenis kedalaman. Nampak tak? Itu maksud dia. Apa yang kita ambil ukuran di sana, itulah dia punya hasil jawapan dia. Kita akan ambil dia punya kedalaman, bawakan kedalaman dia tu ke sini. Okey, ni adalah bahagian ni kalau you unjurkan dia akan berada di... Sekejap. Okey, bila kita unjurkan garisan... Allah besar, sorry. Sekejap. Okey. Dia akan berada di sini. Hujung ni kawan dia dengan bahagian sini. Di samping unjuran yang lain, unjuran di sini pun awak kena buat lah. Nampak supaya awak faham apa yang awak tengah lukis. Okay? Ni adalah prosedur biasa, prosedur basic dalam ortografik juga. Sebab tu saya kata ortografik tu main kunci dia di sana. Okay, so di sini kita akan ambil ukuran daripada bawah ni ke sini. Saya akan ambil ukuran, let's say saya labelkan dia sebagai, let's say kita label. Sekejap kita ambil yang lain sikit boleh tak? Tak apalah, saya ambil tulis je lah. Okay, saya labelkan bahagian sini sebagai A. Dia keluar star lah. Okey lah, saya pakai ni. Okey, star ke star saya. Nampak ukuran star ke star saya. Saya nak ambil ukuran star ke star tu, nak bawa pergi ke mana? Ke sini. Ni Sebab bila kita unjurkan dia ke bawah, sekejap. Pensel balik. Okey, bila kita unjurkan dia ke bawah, pandangan atas kita, ni pandangan atas, pergi pada pandangan hadapan. Okey, melalui garisan unjuran yang ada star-star tu. Nampak star tu
Okay, dia akan pergi ke bawah. So dia akan melibatkan circle. Okay, circle di sini. Nampak ni? Sekejap. Circle kat sini satu. Nampak? Okay. Dan satu lagi di bahagian sini. Okay, awak nampak tak? Circle hijau saya dah letakkan bahagian di situ. Okay. So star kita tadi, yang kita nak ambil ukuran yang colour pink tu, kedalaman dia tu. Okay. Kita nak tahu juga garisan mana yang terlibat. So dia melibatkan dua garisan di sini. Melibatkan dua titik kat sini. Kita unjurkan. So kedalaman yang ada star-star tu kita kena start daripada X1Y1 kita. Ni XY. Kita ambil titik ni. Kita akan gunakan peralatan apa? Jangan susah hati. Kita akan panggil kita punya ni set square kita. Jangka lukis. Cikgu pun dah pening dah. Okey. Ni nampak ni? Saya ambil ukuran. Let's say I just want to change the colour lah. Merah-merah pening sekali lagi. Okey. Ambil ukuran ni ni cucuk di, awak cucuk pada X1Y1 lah yang tajam tu. Boleh saya tak apa, saya just nak ambil ukuran ni Ambil ukuran ni. Boleh ke? Dapat tak ukuran ni? Dapat. Okey. Ukuran ni kita kena pindahkan dia ke dua garisan yang kita dah tentukan tadi ni. Ni garisan yang ada circle hijau tadi. Kita bawa dia pergi ke sini. Nampak saya cucuk di atas X1Y1. Nampak? Saya nak menandakan dia punya kedalaman. So kita tanda. Warna hijau satu. Dan satu lagi pindahkan pula pada garisan yang ini. Juga lukiskan satu lagi penandaan. Setakat itu ada soalan? Sedap-sedap lah. Boleh kelas? Boleh. Boleh ke? Okay, good. Okay, sebenarnya setiap garisan, setiap titik yang kita unjurkan ada garisan unjuran pada pandangan tambahan. Pada setiap garisan pandangan tambahan yang kita unjurkan tu, kita kena tandakan dia punya kedalaman. Okay? Dan kalau kita perhatikan pada contoh yang kita ada di sini kedalaman dia, kalau you perhatikan semuanya adalah sama saiz. Nampak tak? Semuanya melibatkan Raja, sekejap, tebalkan sikit Okey, semuanya adalah benda yang sama. Kedalaman yang sama. Sebab Raja dia simple. Nampak tak? Kat sini pun sama, kat sini pun sama. Semua tu kalau kita buat star, dia punya ukuran dia adalah sama. Jadi, ukuran dia sama, saya boleh guna alat ni je lah. Nampak tak? Bila saya nak ambil ukuran yang bahagian purple hujung ni okey, saya akan pergi kat sini dan yang ke bawah ni. Saya akan gunakan dua garisan unjuran ni sebab dia melibatkan ni circle kat sini satu, kat sini satu. Macam yang saya circle tadi. Nampak? Dia melibatkan dua garisan. So, saya tak ubah dia punya ukuran tadi. Saya letakkan di sini pula. Saya akan tandakan lah. Nampak ni dia, sekejap saya bawa pergi sikit je. Okey. Lebih kurang kat situ lah. Dia dah panjang dah tu. Tak boleh nak pergi. Sebab jangka lukis dia besar. Okey. Saya akan lukis kat sini lah. Nampak tu? Boleh Okey. So kita ambil sekali lagi. Okey. Ni ukuran dia masih saya tak ubah 4.5 tadi. Pada awak saya tak tahu lah ukuran dia berapa. Okey, saya akan pindahkan dia di sini pula. Nampak cara saya nak tandakan tu? Saya akan pindahkan ke sini. Nampak ni? Saya cucuk dekat sini. Sebab apa saya gunakan garisan unjuran sini? Sebab dia merujuk pada circle kat sini satu dan juga di sini. Dia melibatkan permukaan ataupun bahagian di sini. Nampak kelas? Okey, so kita akan cuba menanda di bahagian garisan unjuran. Okey, siap. Dan begitu juga perkara yang sama akan awak ulang pada garisan yang di sebelah tengah dia pula. Di tengah Tadi kita dah buat kanan, kiri,
pergi pula pada yang tengah dia. Dia melibatkan butiran di sini. Satu sahaja. Nampak tak? So unjuran garisan ni belum ada penandaan. So kita tandakanlah. Okey, turunkan sedikit. Dia di sini. Nampak ni So saya boleh bawa gitu Okey, boleh kelas? Setakat itu boleh ikut Okey, bila dah siap, okey, untuk menggunakan 2 set square kita akan masuk hari kelas yang berikutnya lah. Ini saya tunjukkan bila saya check yang ini adalah 45, saya boleh gunakan set square 45 direct. Sebab di sini saya check dia adalah 90 darjah. Itu perkara utama yang awak kena tentukan dulu. Okey, as for our final answer, so kita akan highlightkan jawapan kita sini. Nampak Okey, ke sini. Ni jawapan kita lah. Okey. Juga jangan lupa di atas garisan X1Y1 tolong highlightkan sebagai jawapan kita dalam object line. Ni pun sama. Okey. So, lain-lain lagi. Lain-lain lagi mengikut garisan ni lah. Disebabkan di sini ada garisan. Ni kita simpan, ni kita simpan. Garisan ada dekat sini. So, kita highlightkan dia jugalah. Ini satu. Okey, dan yang ini satu. Semua ni adalah dalam garisan objek. Nampak kelas? Okey, pergi pada objek A kita. Objek A kita, kalau kita perhatikan saya gunakan ni saya nak highlightkan. Yang kita tengah cerita tadi adalah bahagian ni satu. Ni bahagian di sini. Bahagian tengah dia kat sini. Merujuk pada garisan ni. Dan yang terakhir yang ada star-star tu di sini. Nampak? Apa yang kita tengah buat ni sekarang adalah kita dah selesai untuk garisan objek. Biru kita dah ada. Okay. So kita dah ada yang color hijau juga dah ada. Sebelah dia lah. Nampak ni? Sini hingga ke sini. Boleh? Okay. Dan bahagian yang di sini merujuk pada permukaan ni. Kat sini. Okey, apa pula akan jadi pada garisan yang di sini, di tengah-tengah dia? Boleh awak cuba fikirkan? Apa akan berlaku pada garisan di sini? Siapa boleh jawab? Saya dah highlightkan tau. Dekat sini 1, 2, 3. Tapi saya tak boleh nak highlightkan garisan di bucu bawah objek A kita, bongkah tu. Saya tak boleh nak lukis. Sebab apa kelas? Can you tell me the answer? Why? Sebab objek itu tak ada garisan. Sebab di sini sepatutnya dia adalah garisan apa ni? Garisan terlindung. Yes, very good. This should be as a hidden line. Ni ada hidden ni kat sini. Jangan lupa dalam objek A kita ni. Boleh nampak kelas? Boleh nampak tak? Pada objek A saya dah tulis ataupun dah lukiskan dia sebagai hidden. Jadi bila dia hidden, pandangan mata kita tadi dia berada di, tengok ni baru nak sampai dekat dia punya hujung-hujung ni Okey, mata kita color apa? Color purple. Ini kedudukan mata kita. Ni mata. Ni mata kita. Ada mata putih lah apa semualah. Okay. So kita tengok ke sini. So bila kita tengok sini, apa yang kita nak lukis, kita cuba sampaikan bahagian biru. Okay. Bahagian hijau. Dan bahagian color peach di sini. Pada pandangan yang ekstra ataupun pandangan tambahan. So yang dotted line sebelah belakang, sebelah bawah dia, kita jadikan dia sebagai hidden line. Yang itu kita tak nampak. Nampak tak? Jadi kita terpaksa hasilkan dia sebagai as a hidden line also. Dia akan duduk kat sini. Nampak tak? Boleh nampak? Atau tak boleh nampak? Saya besarkan sedikit jap. Sekejap Kadang-kadang paparan saya okey, paparan awak kadang tak okey. Saya besarkan sikit lah. Walaupun awak punya garisan yang sebenar dalam drawing nanti, tak bolehlah besar-besar. Ni
Ni saya punya hidden line. Juga saya kena hasilkan dalam drawing di sini. Okey. Setakat itu, adakah awak faham untuk tajuk pandangan tambahan kita hari ini? Yang garisan putus-putus tu guna pensel, guna garisan objek ke? Dia sebenarnya kalau you tengok balik dia punya garisan putus-putus tu dah di-highlightkan pada awak, dia tidak menggunakan garisan objek. Okay, so you kena check balik lah. Dia perantaraan antara binaan dan objek. Boleh faham? Kalau you tengok balik dalam buku teks awak, nanti saya akan sharekan video yang ada penerangan tentang grade-grade pensel dan juga garisan supaya awak nampak lebih clear lah. Selain daripada you nak refer buku teks sahaja. Okay, nanti you boleh check. Buat homework sikit lah kan dekat awak. Okay, setakat itu boleh faham tak apa yang kita cuba sampaikan? Apakah gambaran secara awal pandangan tambahan tu sebenarnya ini sebelum ni tak faham pun, faham sedikit untuk kelas pagi ni. Okay, boleh faham ke? Kalau boleh faham, saya akan keluar daripada paparan ni. Boleh Ada soalan lagi? Cikgu. Okay, good. Ya. Hak yang tadi tu kan? Yang tadi. Yang ni ke? Tadi tu yang mana? Yang yang kuning tu tak ada garisan terlindung. Kuning di mana? Sini? Ni kah? Ha. Pandangan hadapan ke? Tak ada. Pandangan hadapan kat sini. Nampak ni? Dia satu surface yang kosong je. Dia flat je. Dia kosong. Dia tak ada garisan terlindung apa. Yang terlindung dekat bahagian bawah dia. Dekat bahagian betul-betul bucu kat sini. Kita tak nampak lah tu. Boleh faham? Boleh nampak? Jelas tak? Boleh. Yang kuning tu tak ada garisan terlindung. Pada pandangan atas pun tak ada garisan terlindung. Nampak tak? Kalau you tengok pandangan sisi pun dia tak ada garisan terlindung. Yang ada garisan terlindung hanya pada PT kita. Pandangan tambahan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, very good. So kalau semua dah faham, semua dah faham, so kita bagi love lah. Good. Okay. So harap-harap awak teruskanlah latihan. Okay, jangan give up. Okay, thanks for joining our class this morning. So saya terpaksa stop dululah. Okay, sebelum saya stop, kita pergi dulu. Okay, saya stop saya punya record. Sekejap Okay.